Saya berbangga dapat bersama-sama membantu membina Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang. Infak anda bukan saja akan disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang, tetapi infak anda juga akan disalurkan ke dana pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Fastabiqul khairat. Baik, Alhamdulillah kembali lagi dalam Assalamualaikum. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Kita nak teruskan perbincangan kita dengan topik amalan meraih umur yang berkat. Seperti anda dapat saksikan sebentar tadi, sedikit bingkisan berkenaan dengan perbincangan kita bersama dengan kita di pentas Assalamualaikum. Kita ucapkan selamat datang kepada Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri selaku Duta Pertubuhan Mihrab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih bersama dengan kami Ustaz. Dan Ustaz, kalau kita lihat sekarang ni dalam bulan Safar, kita mengambil berkat bulan Safar ni Ustaz, kongsikan apa yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan umur yang berkat Ustaz. Okey, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Bila kita sebut tentang barakah, perkataan barakah itu sendiri kalau kita tanya 10 orang akan dapat 10 jawapan. Apa makna dia? Kan, sebab dia bukan daripada bahasa Melayu, asalnya daripada bahasa Arab kan. Kalau kita sebut keberkatan, saya biasa je kadang-kadang bila dalam kuliah saya tanya, okey, apa makna berkat? Tanya pakcik seorang, dia akan kata, baik Ustaz. Oh, baik. Kalau baik, sebut baik je lah, tak payah sebut berkat. Kan? Ada yang kata cukup. Ada yang kata banyak. Dan macam-macam. Jawapan macam-macam. Tapi dalam bahasa Arab, kalau kita tengok perkataan barakah, maksudnya adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair ni maksudnya kebaikan yang berkembang, perkembangan kebaikan. Ataupun berterusan. Ataupun bercambah. Kan? Baik tu memang baik. Tapi baik yang panjang, baik yang berkembang, baik yang kekal, baru itu namanya berkat. Kalau kita sebut gaji contohnya kan, kalau seorang dia punya gaji dia 5,000, yang ni pun gaji dia 5,000. Contoh lepas tu anak dia 5 orang, yang ni pun anak 5 orang. Rumah sebelah-sebelah, kereta sama jenis kan. Tapi bila kita tengok yang ini selalunya tak cukup je duit dia. Yang ni pula siap boleh bawa mak dia pergi umrah lagi. Contohnya kan. Kita selalu sebut berkatnya gaji dia. Kita cakap macam tu kan. Tapi bukannya tak baik, yang ni pun baik, yang ni pun gaji dia halal, baik, yang ni pun baik juga. Tapi yang ni baik dia berkembang. Kebaikan itu berkembang, bukan duit tu berkembang. Duit tu sama je 5,000 juga. Tapi yang ini kebaikan dia bercambah-cambah, berkembang-kembang. Macam tu jugalah dengan umur kita. Umur ni, umur umat Nabi SAW antara 60 hingga 70. Dan ada juga yang dapat 80, ada yang dapat 90, lebih kurang macam tu. Dan tetapi kebaikan daripada umur tu yang kita nak berkembang-kembang. Sebab ada para ulama yang meninggal dunia umur 40-an. Betul. Ada yang umur 50-an dah meninggal. Macam Imam Syafi'i. Sampai sekarang kan kita bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal dunia waktu umur beliau dalam 52 tahun. Tak adalah tua sangat kan, macam tak adalah panjang sangat. Imam An-Nawawi contohnya meninggal dalam umur 40-an je. 40-an. Kan? Olah sekarang umur apa? Saya 3 lebih. Belum 40 kan? Belum kan? Jadi tak, macam kalau kita fikirkan macam diorang kan umur 30-an tu, diorang dah berada dalam kemuncak. Maknanya umur 40 dah meninggal. Kan? Maknanya 30-an tu adalah umur kemuncak ilmu dia. Tapi keberkatan tu maknanya kebaikan dia berkembang, bercambah sampai sekarang diorang masih lagi beroleh pahala. Salah satu daripada cara untuk mendapat keberkatan yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah nombor 1 bersedekah, yang kedua menyuruh orang buat baik, yang ketiganya buat baik pada ibu dan ayah, dan yang keempatnya adalah kita bersilaturahim. So 4 perkara ni memang antara perkara yang kita boleh dapat. Dan kita tengok para ulama tu semua memang 4-4 ni sekali diorang tapau lah kita kan. Semua sekali diorang buat. Tapi kita pun sebenarnya boleh, insya-Allah. Baik, satu perkongsian yang cukup bermanfaat saya kira yang Ustaz katakan sebentar tadi, ada diselitkan juga bersedekah tadi Ustaz. Jadi apa antara amalan lain kalau untuk masyarakat sekarang ni, ialah kalau kita lihat para ulama, para ahli kitab tu lain dia punya cara dia. Tapi kalau untuk orang kebanyakan yang biasa-biasa ni, apa cara amalan untuk meningkatkan lagi pahala bersedekah tu Ustaz? Okey. So bila kita sebutkan tentang nak dapatkan keberkatan tu kan. Jadi kita buat 4 perkara tadi. Kita buat sedekah, kita buat suruh orang buat baik ataupun ajak orang buat baiklah kita kata. Yang ketiganya kita buat baik pada mak bapak kita, sama ada yang hidup ataupun yang telah pergi. Begitu juga yang keempat adalah kita terus menyambung silaturahim. Dan 4-4 tu dia punya konsep dia adalah perkara-perkara ni dia punya pahala dia berpanjangan. Sebenarnya contoh bila kita ajak orang buat baik. Ajak orang buat baik, kita ajak seorang ni buat, seorang ni pula diajak seorang lagi, orang ni buat, maka pahala tu berpanjangan terus kan. Ataupun kita ajak, katalah kita ajak 100 orang. Dalam WhatsApp group kita kata ada 100 orang. Kita ajak kawan-kawan kita pergi ke surau. Antara 100 orang tu katalah ada 10 orang pergi. 10 tu kita dah dapat pahala 10 kan.
Hari ni dia pergi, besok pergi, lusa dia pergi. Sampai kemudiannya mungkin nanti kita dah meninggal, dia masih pergi. Lepas tu nanti anak dia pula, kan, cucu dia pula dan sebagainya. Ataupun dia ajak pula kawan-kawan yang lain. Maka pahala itu berpanjangan. Macam tu juga dengan sedekah. Sedekah yang kita nak adalah sedekah yang berpanjangan juga. Maknanya kita bagi sekali, nanti dia masih lagi berulang-ulang lagi pahala itu untuk kita. So antara sedekah yang berpanjangan, antaranya masjid, antaranya sekolah-sekolah tahfiz dan sebagainya. Jadi macam di TV Al-Hijrah kita ni banyak peluang-peluang untuk kita memberikan infak kita kepada masjid-masjid, kepada sekolah-sekolah dan sebagainya. Jadi ni semua bentuk-bentuk yang mana setiap kali orang sembahyang kat situ kita dapat pahala, setiap kali orang baca Quran kat situ kita dapat pahala. Kan? Jadi itu yang kita perlukan, itu dipanggil sebagai keberkatan. Jadi walaupun kita punya sedekah tu mungkin tak banyak mana. Kan? Mungkin kita tak mampulah untuk, ataupun belum mampulah untuk kita buat satu masjid terus. Kan, contoh kita nak keluarkan duit selebut 5 juta untuk buat satu masjid, 10 juta, 20 juta. Kita tak mampu lagi. Tetapi kita nak duit yang sedikit yang kita bagi tu barakah dia berpanjangan. Jadi orang guna terus. Jadi kita contohnya saya bersama dengan Pertubuhan Mihrab. Pertubuhan Mihrab kita memilih masjid-masjid yang sangat-sangat dhaif, yang sangat memerlukan untuk kita bantu. Begitu juga dengan sekolah-sekolah tahfiz yang sangat memerlukan. Yang sekarang ni kita sedang bantu adalah Masjid Nurul Islamiah Sungai Chuh Rawang. Dan juga mak tahfiz yang kita sedang bantu adalah mak tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. So Masjid Nurul Islamiah Sungai Chuh Rawang ni saya baru lalu dalam lebih kurang 3 hari lepas rasanya. Saya lalu saya exit dekat Bukit Beruntung. Bukit Beruntung tu. So saya lalu dekat Sungai Chuh. Lalu kat Sungai Chuh tu menuju ke arah Serendah. Jadi saya lalu sebelah tu saya tengok masjid tu kan. Saya tengok, ya Allah, bila lah agaknya kita akan dapat masjid yang baru. Dah terbayang-bayang tu sebab dia ada plan kan. Dekat skrin TV kita dah ada gambar masjid tersebut. Jadi bila saya tengok ni plan ni kan. Saya tengok masjid tu daripada arah depan ni, saya kata ya Allah, mudah-mudahan semua sahabat-sahabat yang di TV Al-Hijrah yang berinfak kan akan terbina lah masjid ni. Dan saya bayangkan kalau masjid yang baru dah terbinakan, orang semayang kat situ, orang baca Quran kat situ, orang hadir majlis ilmu kat situ, semuanya insya-Allah ada saham pahala untuk kita. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan berpanjangan seperti yang Ustaz katakan sebenarnya ni, keberkatannya berpanjangan. Bukan setakat daripada untuk kita saja, malah kepada warisan-warisan insya-Allah. Seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang ini, antara QR code. Selain daripada tu, bagaimana Ustaz kepada mereka di luar sana tu nak membantu dalam bentuk kempen ini? Yang paling mudah sekali adalah melalui website www.infakmihrab.com. Buka saja kat situ, kita dah nampak dah baki yang diperlukan, berapa yang diperlukan dan baki yang diperlukan. Kemudiannya kita boleh klik saja kat situ untuk terus kita menyumbang. Begitu juga nombor akaun yang tertera itulah, nombor akaun Maybank ada kat situ, nombor akaun Bank Islam pun ada kat situ, dan juga kempen kita ni kempen yang berterusan. Jadi mungkin ada yang kata, Ustaz, berapa lagi diperlukan? Sebenarnya bila masjid ni dah siap ataupun dah cukup untuk satu masjid, kita teruskan untuk masjid yang lain pula. Kan? Dan begitu juga untuk sekolah. So mak tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, bila kita dah bantu, dia orang dah dapat bangunan dia orang yang sendiri yang memang sangat diperlukan, kita bantu pula sekolah yang lain. Kan? Jadi berterusan. Jadi Pertubuhan Mihrab memang datang untuk membantu kita membangunkan aset-aset Islam. So aset-aset Islam ni dia banyak dan kita memerlukan dia secara berterusan. Dan kita terus tolong. Dan memang sentiasa ada yang memerlukan. Jadi Pertubuhan Mihrab datang untuk membantu kita. Jadi terus simpan terus alamat website tu. Begitu juga dengan nombor akaun yang ada tu. Boleh pakai QR code, sebenarnya boleh screenshot aja, ataupun siapa yang ada dekat TV tu terus boleh ambil, buka kamera phone, terus dia buka screenshot, bukan screenshot, buka terus link yang keluar apabila kita buka dekat QR code tu kan. Dia akan keluar link terus insya-Allah. Jadi sangat mudah. Sekarang ni kita nak bantu sangat senang kan. Masjid yang sangat banyak yang memerlukan, sekolah yang sangat banyak yang memerlukan, kita nak pergi setiap satu sekolah tu kita tak mampu. Tapi Pertubuhan Mihrab datang insya-Allah untuk membantu kita, membantu mereka semua insya-Allah. Insya-Allah segala perkembangan ada tertera di laman web saya. Ya, insya-Allah. Insya-Allah kami juga orang kata apa, mendoakan yang terbaik, insya-Allah segalanya berjalan dengan lancar. Dan kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri selaku Duta Pertubuhan Mihrab kerana bersama dengan kita mewar-warkan sesuatu yang sangat istimewa untuk kita menambahkan lagi pahala dan juga mendapat berkat yang berpanjangan insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Ustaz, dan kita akan kembali selepas ini berehat dulu seketika. Saya berbangga dapat bersama-sama membantu membina Masjid Nurul Islamiah Sungai Chuh Rawang. Infak anda bukan saja akan disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Chuh Rawang, tetapi infak anda juga akan disalurkan ke dana pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Fastabiqul khairat.